Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baihaqi Mokhtar daripada Politeknik Nilai. Dalam video kali ini, saya akan kongsikan dengan anda apa itu zakat pendapatan dan bagaimanakah cara pengiraan zakat pendapatan. Sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut, kita tengok intro ni dahulu. Baiklah, apa itu zakat pendapatan? Zakat pendapatan ialah zakat yang dikenakan ke atas individu yang memiliki ataupun mempunyai pendapatan yang melebihi daripada kadar nisab yang telah ditetapkan oleh institusi zakat di negeri masing-masing. Makna kata, kalaulah seseorang individu itu mempunyai pendapatan dan jumlah pendapatan yang dia miliki melebihi daripada kadar nisab. Kadar nisab ni adalah satu kadar yang telah ditetapkan oleh institusi zakat negeri masing-masing. Kalau dikatakan pendapatan itu lebih daripada kadar nisab, maka individu tersebut jatuh hukum wajib untuk mengeluarkan zakat pendapatan. Jadi, apakah jenis-jenis pendapatan yang perlu dikira dan termasuk di dalam zakat yang dikenakan ke atas pendapatan? So, secara umumnya, antara pendapatan yang dikira sebagai pendapatan dalam zakat pendapatan ialah gaji, yang kedua allowance, yang ketiga bonus dan lain-lain pendapatan yang dikira sebagai pendapatan. Contoh, kalau katakan seorang yang bekerja sendiri, so kalau bekerja sendiri pendapatan dia mungkin atas jualan, atas commission, maka commission dan juga keuntungan jualan itu juga termasuk dalam sebahagian daripada pendapatan yang perlu dijumlahkan untuk menentukan sama ada seseorang individu tersebut perlu membayar zakat pendapatan ataupun tidak. Itu adalah secara umum apa yang perlu kita faham tentang zakat pendapatan. Dan kadar bayaran zakat yang perlu dikenakan seperti mana yang semua maklum ialah sebanyak 2.5% daripada jumlah pendapatan yang diperolehi dalam tempoh setahun. Secara terperincinya, saya akan terangkan selepas ini dalam pengiraan zakat. Baiklah, sekarang kita teruskan dengan pengiraan zakat pendapatan. Pengiraan zakat pendapatan terdapat dua cara. Kaedah yang pertama ialah gross income method dan yang kedua ialah net income after allowable expenses deduction. Dan bagi contoh pengiraan ini, saya akan pakai senario ataupun situasi individu yang berpendapatan bekerja di Negeri Sembilan. Sebab setiap negeri dia mempunyai institusi zakat yang berbeza. Oleh sebab yang demikian, cara pengiraan pun berbeza, kaedah pengiraan pun berbeza, bahkan kadar nisab bagi setiap negeri pun berbeza. Bagi konteks zakat pendapatan di Negeri Sembilan, nisab yang ditetapkan oleh Pusat Zakat Negeri Sembilan adalah sebanyak RM18,079.75 bagi nisab zakat pendapatan tahun 2020. Dan kadar nisab ini akan sentiasa berubah setiap tahun dan akan ditentukan oleh Institut Zakat Negeri masing-masing. Untuk memberi gambaran yang lebih jelas tentang pengiraan zakat ini, saya akan membawa satu situasi yang sama, iaitu seorang individu yang bergaji sebulan sebanyak 3,500, bermaksud setahun gaji dia adalah sebanyak 42,000. Dalam gross income ini mudah, kita just ambil pendapatan tahunan individu tersebut. Dalam kaedah pengiraan zakat pendapatan kasar ini, individu ini dia dikira sebagai wajib membayar zakat kerana pendapatan individu itu tadi setahun telah pun melebihi nisab. Berapa pendapatan tahunan dia? Pendapatan tahunan dia adalah sebanyak 42,000 dan nilai 42,000 itu melebihi kadar nisab yang telah ditetapkan oleh institusi zakat Negeri Sembilan, maka dia perlu membayar zakat. Berapakah nilai zakat yang dia perlu bayar? 42,000 tu tadi darab dengan 2.5%, maka dia akan dapat jumlah zakat yang perlu dibayar adalah sebanyak RM1,050 setahun. Itu adalah contoh yang pertama, zakat pendapatan pakai kaedah gross income. Untuk pengiraan zakat pendapatan
net income after allowable expenses deduction. Yang ini kita perlu melihat apakah expenses deduction yang dibenarkan ataupun yang disenaraikan oleh institusi zakat di Negeri Sembilan untuk kita mengambil kira perkara-perkara yang boleh ditolak daripada jumlah pendapatan sebenar individu tersebut. Dalam konteks Negeri Sembilan, seperti mana yang tertera di sini, antara perkara yang diberi penolakan dalam pengiraan zakat pendapatan ini ialah perbelanjaan peribadi, iaitu sebanyak RM9,000 semua orang. RM9,000 ni memang ditetapkan oleh institusi zakat, tak berubah lah. Kemudian seorang isteri RM4,000, yang ini ditetapkan oleh Pusat Zakat Negeri Sembilan. Kalau tidak berkahwin, tidak adalah penolakan di situ. Tapi kalau telah berkahwin, bergantung kepada bilangan isteri yang individu tersebut miliki. Kemudian perbelanjaan tanggungan anak pula dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu anak di IPT, anak tidak di IPT dan juga anak OKU. Dan nilai bagi setiap penolakan perbelanjaan anak-anak ini berbeza, iaitu bagi anak di IPT sebanyak RM8,000, manakala anak bagi tidak di IPT RM2,000 dan bagi anak OKU adalah RM6,000 setiap orang anak tersebut. Maka kalau ada anak, so adalah perbelanjaan yang boleh ditolak pada pengiraan zakat pendapatan tersebut. Seterusnya ialah pemberian ibu bapa dalam tempoh setahun. Seterusnya ialah KWSP dalam tempoh setahun juga, simpanan dalam tabung haji setahun, dan akhir sekali ialah takaful dalam tempoh setahun. Jadi mengambil kira perkara-perkara yang telah diberi kebenaran penolakan perbelanjaan ini, jumlah pendapatan individu dalam tempoh setahun tolak dengan setiap perkara-perkara ini, maka akan mendapatkan net income, pendapatan bersih. Pendapatan bersih itu baru kita tengok adakah ianya melebihi dengan nisab ataupun tidak melebihi dengan nisab. Sekiranya melebihi nisab, maka perlu membayar zakat, atau sebaliknya, sekiranya tidak melebihi nisab, tidak perlu membayar zakat. Sebagai contoh, saya mengambil situasi yang sama seperti tadi. Gaji sebulan RM3,500, setahun RM45,000, bagi kepada mak ayah setiap bulan RM150 bersamaan dengan RM1,800 setahun. Kemudian simpan di tabung haji sebanyak RM150 sebulan bersama dengan RM1,800. Bujang, kemudian potongan caruman KWSP adalah sebanyak 7% setiap bulan. Secara keseluruhannya adalah RM2,940 dalam tempoh setahun. Kemudian sumbangan takaful adalah RM150 sebulan bersamaan dengan RM1,800 setahun. Hasil daripada pengiraan tersebut, kita dapati bahawa pendapatan keseluruhan tahunan individu ini, iaitu sebanyak RM42,000, ditolak dengan perbelanjaan-perbelanjaan yang dibenarkan itu tadi. Jumlah pendapatan bersih, iaitu pendapatan tolak perbelanjaan, mendapati bahawa pendapatan bersihnya sebanyak RM24,660. 24,660 ini adalah satu nilai yang masih lagi melebihi kadar nisab. Justru individu tersebut masih lagi perlu membayar zakat. Jadi daripada 26,660 ini darab dengan 2.5%, maka individu tersebut hanya perlu membayar zakat pendapatan sebanyak RM616.50 setahun. Jadi setakat itu saja video saya kali ini. Sekiranya ada sebarang soalan, boleh ajukan soalan tersebut di bahagian komen, dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bayar zakat pendapatan.